Kata Anas, kami dilarang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Bila sahabat kata kami dilarang, siapa yang melarang? Ulama-ulama hadis mengatakan kalau sahabat kata begitu, maka artinya ialah yang melarang itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kata Allah melarang, macam mana dia nak tahu? Bukan dapat wahyu sahabat. Ataupun Allah melarang dalam Quran, tapi tidak itu maksudnya. Secara umumnya bila sahabat kata kami dilarang, maka maksudnya yang melarang itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira maklum. Larang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak larang sembarangan, suka-suka hati dia, tidak. Bahkan dia ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Maidah 101, para sahabat dilarang daripada bertanya Nabi SAW tentang sesuatu yang tidak penting dan tidak perlu dalam masalah agama. Itu dilarang. Bukan dilarang bertanya segala-galanya, tidak. Tanya perkara yang tak penting, tak perlu, tidak mustahab. Jadi punca kepada larangan itu daripada Allah SWT juga. Nabi larang mesti daripada Allah SWT. Kalau berkait dengan agama, kalau berkait dengan agama mesti daripada Allah SWT. Mananya ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika dinyatakan nescaya akan menyusahkan kamu, menyakitimu. Jangan tanya benda-benda macam tu. Sahabat-sahabat dia setengah-setengah tu kerana takut sangat. Takut tanya tu memanglah dia faham kalau perlu tu ialah kena tanya. Tapi kadang-kadang kerana ada ayat ini, dia takut tak kena. Jadi dia diam sajalah, lebih banyak diam. Maksud ayat ini ialah jangan tanya seperti orang-orang Yahudi dahulu. Orang Yahudi ni perangai dia pelik sikit. Itulah yang diceritakan dalam Quran. Perangai-perangai itu diceritakan bukan saja-saja, bukan dengan maksud nak merendahkan bangsa mereka atau menghina mereka, tidak. Tetapi itu semua adalah sebagai pengajaran supaya tidak dituruti cara itu. Siapapun, bangsa mana pun, kalau ikut perangai macam tu, nescaya akan jadi terkutuk. Walaupun sekian ramai nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan dari kalangan mereka, apalagi kalau tak ada. Misalnya kita umat Melayu misalnya, berapa orang ada Nabi? Tak ada seorang pun kan? Lagilah Bani Israel itu mengikut ulama-ulamanya, separuh daripada Nabi-Nabi itu dari kalangan mereka. Begitupun kalau tak kena gaya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia ni bila dia istimewa sangat, dia lupa diri, lupa daratan. Dia tak sedar, dia jadi macam berasa dia lebih istimewa, bangsanya lebih utama di sisi Allah, mereka lebih dikasihi oleh Allah. Dia jadi begitu pula. Lebih baik kadang-kadang tak ada apa pun keistimewaan. Kadang-kadang dengan ada keistimewaan itu dia timbul macam-macam fikiran-fikiran yang jahat. Pernah berlaku di zaman Nabi Musa dahulu, di mana ada berlaku pembunuhan, seorang yang kena bunuh. Jadi tidak diketahui siapa yang membunuh. Nak tahunya bagaimana? Bila tanya kepada Nabi Musa, Allah SWT bagi tahu caranya. Ini semua disebutkan di dalam Quran. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Dan seterusnya. Ini semua ni cerita Bani Israel lah. Inilah perangai mereka yang ditegur oleh Allah SWT. Jangan jadi begitu. Jadi Allah perintahkan kepada Musa supaya cerita kepada orang ramai sembelih lembu. Nanti bila sembelih lembu tu, ambil sebahagian anggotanya, ikutlah ekor dia ke kaki dia ke, pukul pada si mati tu, dia akan bercakap cerita. Jadi puak-puak dia ni, dia kata atattakhiduna huzwa. Macam-macam lah cara dia. Dia bercakap tu dengan Nabi tu macam orang biasa, macam kawan dia. Kadang-kadang dia macam mengejek, kadang-kadang dia mempermain-mainkan. Dia kata, adakah kamu mempermain-mainkan kami? Kenapa mempermain-main? Dan Nabi suruh ikutlah. Lepas tu dah suruh, lembu tu lembu macam mana? Warna dia, ditanya. Cerita gini-gini dia tanya lagi. Padahal asalnya bila suruh lembu mana saja pun jadi. Sebab itu perintah daripada Allah SWT. Bukan syaratnya dia tu tidak digunakan untuk pertanian, warnanya kuning, kekuningan, bersih warnanya. Bukan, itu semua tidak syarat. Tapi dengan sebab dia tanya tu, dia sebut makin susah nak cari. Sehingga susah sangat nak cari lembu seperti yang digambarkan oleh Nabi Musa itu. Pada asalnya tidak perlu mereka bersusah-susah sampai begitu, tapi dengan sebab tanya tu jadi susah. Dia sebut gini fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu. Itulah yang disebutkan dalam Quran. Akhirnya sembelih juga, tapi setelah susahlah, hampir mereka tak terbuat nak cari lembu seperti yang
disebutkan oleh Nabi Musa itu perbuatan sia-sia. Jangan jadi begitulah. Ini pengajarannya. Jadi sahabat-sahabat ni kadang-kadang takut tersalah. Jadi nak tanya ni pun biar kena lah, biar kena cara. Jangan jadi buang masa, jangan sia-sia, jangan ulang yang sama ataupun terlalu remeh sangat. Tengok, bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Kalau kelas tu sudah tinggi, kita tanya yang rendah-rendah sangat. Kalau kelas tu rendah, kita tanya yang tinggi-tinggi sangat. Itu semua perlu diambil kira. Takut membosankan yang ditanya dan membosankan yang mendengar, yang lain-lain. Jadi ini semua adab dalam belajar, dalam bertanya. Itulah maksudnya. Jadi sahabat-sahabat ni, oleh kerana dia sudah terdidik begitu, dia cermat, tidak mudah-mudah nak tanya. Ini tanya, ayah saya siapa misalnya, ayah saya siapa, mak saya siapa. Tanya benda-benda macam tu. Sekali kita dengar, macam adalah pernah berlaku peristiwa macam ni juga. Sahabat tu dia tanya begitu. Bagi kita, apa perlunya tanya ayah saya siapa? Tak perlu. Takkan dia tak tahu. Tapi kepada orang-orang yang hidup dalam masyarakat tu, dia perlu. Dia merasa perlu. Sebab itu walaupun dilarang, ada yang sahabat yang tanya begitu. Ada yang tanya begitu. Jadi Nabi SAW cerita, sebab dia, orang ramai tak terima dia ni sebagai ayah dia. Dikatakan mak dia berzina, sebenarnya dia tu anak haram. Macam-macam lah. Jadi dia nak bersihkan nama dia, nak tahu perkara yang sebenar, dia tanya. Bagi dia perlu. Kalau macam tu ada keadaan-keadaan perlu, lain lah. Ni tak perlu, memang semua maklum. Kita sendiri pun maklum dah. Kita tanya juga itu. Kita tanya juga. Ayah kita memang kita sudah tahu. Tak ada orang pertikaian, kita tanya juga. Jadi macam mempermain-mainkan Rasulullah SAW itu tidak sesuai. Mempermain-mainkan guru itu tidak sesuai. Jangan tanya yang macam tu. Tanya, hari ni saya pakai kasut warna apa? Tak perlu tanya macam tu. Jadi macam orang kafir pula. Tanya, padahal kita orang Islam. Macam orang kafir pula. Kalau tak betul, kita akan mendustakan dia. Apakah Nabi tu kerja dia datangnya untuk cerita benda-benda macam tu? Ini maksudnya buang masa. Jangan buang masa.